Bonjour à tous, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi yang mengikuti kuliah saya. Untuk materi pratique de la grammaire pré-avancée, kita akan membahas mengenai raconter des événements et des situations passées. Pada bahasan kali ini yang akan kita garis bawahi adalah menceritakan pengalaman maupun kejadian di waktu lampau. Untuk itu mari kita lihat di slide berikutnya. Kita melihat di sini ada Europass dengan judul di sini ada Donner un passeport à vos compétences. Europass ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh kerjasama di Uni Eropa pada negara-negara yang anggotanya terjalin dalam ikatan Uni Eropa ini memberikan beasiswa ya pada para pelajar, kepada para mahasiswa. Tujuan dalam pemberian beasiswa ini tidak lain adalah untuk memberikan semacam pelatihan maupun pekerjaan yang nantinya berguna bagi pengalaman mereka dalam melakukan satu pertukaran agar mereka dapat memahami satu sama lain. Kita akan melihat pada teks yang ada di bahasan ini, seorang Perancis yang bernama Laure Badia, yang kemudian melanjutkan studinya di dataran Inggris Raya. Kita baca pada paragraf yang pertama. Les Britanniques, dès qu'ils apprenaient que j'étais française, essaient de me montrer qu'ils savaient dire bonjour, Moulin Rouge et Camembert. Laure Badia vient de passer une année scolaire inoubliable à Swansea, au Pays de Galles, dans le cadre d'un séjour Erasmus. Quand elle est partie le 19 septembre dernier, elle n'a pas eu si peur d'aller à l'étranger, puisque pour elle, un pays membre de l'Union européenne n'est pas un pays si inconnu. Cette bordelaise de 21 ans, qui étudie les relations internationales en licence de langues étrangères appliquées, en a retiré une expérience formidable et qui maintenant appartient à la famille Erasmus ancrée dans l'Europe. Di sini kita melihat penggunaan kala waktu imparfait maupun passé composé yang dilakukan secara berurutan maupun saling mengisi untuk menyatakan bagaimana kejadian di waktu lampau. Kita lihat di sini, les Britanniques dès qu'ils apprenaient que j'étais française. Orang-orang Inggris saat mereka tahu kalau saya ini orang Perancis, ya, ini anak kalimat, tahunya merupakan pengalaman yang lalu, merupakan satu kejadian, ya, merupakan satu gambaran keterangan ya, keterangan waktu yang menyadari bahwa tahu bahwa itu kan satu namanya situasi ya, bukan merupakan satu kejadian yang utama, tetapi merupakan satu baratnya suatu latar ya. Ketika mereka tahu bahwa saya orang Prancis, nah saya orang Prancis pun merupakan menceritakan situasi, maka dia menggunakan imparfait. Essaie de me montrer, nah ini dengan bentuk présent, essaie de me montrer, berupaya untuk menunjukkan apa? Qu'ils savaient dire bonjour, bahwa mereka mampu ya tahu untuk
mengatakan bonjour, moulin rouge, et camembert, ya. Qu'il savait dengan menggunakan imparfait juga. Ça veut dire, ya. Jadi dia menyatakan satu peristiwa, keterangan, ya, di waktu lampau. Kemudian kalimat kedua, Laure Badia vient de passer une année scolaire inoubliable à Swansea. Ya, ada vient de passer, ya, ini passé récent, vient de, venir de. Kemudian, nah ini berubah menjadi passé composé pada kalimat quand elle est partie le 19 septembre dernier, elle n'a pas eu si peur d'aller à l'étranger, puisque pour elle, un pays membre de l'Union européenne n'est pas un pays si inconnu. Ya. Saat dia berangkat, nah berangkat itu kan satu kejadian yang seketika itu ya, telah selesai. Maka dia dengan menggunakan passé composé. Berangkatnya kapan? Pada 19 September kemarin, dia tidak merasa sangat takut. Elle n'a pas eu si peur. Ya. Ada si di sini menunjukkan bahwa tidak terlalu takut. Ketakutan itu terjadi pada saat itu saja, pas keberangkatan. Jadi dia merupakan satu peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi saat itu dan sudah selesai. Maka dia menggunakan passé composé. Kemudian pour elle, un pays membre de l'Union européenne n'est pas un pays si inconnu. Dia berubah menjadi présent kembali karena Union Européenne itu ya masih tetap kejadiannya dari dulu sampai sekarang masih dianggapnya sebagai negara yang tidak asing, ya, yang dikenal. Walaupun dia dari Perancis ke negara Skotlandia, ya, di arah Wales, tapi dia masih, oh ini Eropa, bukan dataran di benua lain. Kemudian, cette Bordelaise de 21 ans qui étudie les relations internationales en licence de langue étrangère appliquée, ya, ini keterangan, ya, yang belajar, jadi di Swansea itu dia belajar mengenai hubungan internasional untuk mendapatkan licence de langue étrangère appliquée, ya, seperti linguistik terapan, ya. On a retiré une expérience formidable, ya, mengambil satu pengalaman yang tidak terlupakan. Ongnya itu menggantikan étude de relations internationales à Swansea tadi, ya. On a retiré une expérience formidable. Dia telah mengambil satu pengalaman yang luar biasa. Di maintenant, nah, di maintenant, ya, ketika di maintenant artinya présent, appartenir à la famille Erasmus, ya, sudah menjadi bagian dari Erasmus. Kalimat berikutnya, Laure explique que tout est fait, ya, semuanya dilakukan, telah dipersiapkan untuk para pelajar dari luar negeri, bahwa agar pelajar dari luar negeri itu bisa terintegrasi. Ya. Erasmus ini memang salah satu keunggulannya adalah bisa mengintegrasikan mahasiswa yang memiliki latar belakang berbeda. Bagaimana itu telah dipersiapkan? Dia adalah l'accueil et les rencontres sont très bien organisées, baik penyambutan maupun pertemuan itu, ya, dikelola dengan baik. Kemudian les étudiants gallois sont en général très curieux et enthousiastes. Nah, pelajar-pelajar di Wales itu sendiri sangat ingin tahu dan antusias, ya. À l'idée de connaître de nouvelles personnes, je pense avoir été considéré avant tout comme un étudiant. Ya, sehingga dia merasa diperlakukan sebagai seorang
pelajar betul-betul ya. Tetapi les Gallois restent cependant très patriotiques. Wales ini tidak mau dicampurkan dengan Inggris. Mereka walaupun memiliki akar bahasa yang sama, tapi mereka berbeda ya. Wales itu berbeda dari Inggris. Quand on leur parle, conseille la jeune femme ya. Jadi menurut Lord ini dia tidak boleh ya, dia menyarankan agar kepada orang-orang Wales ini jangan disamakan dengan orang Inggris karena berbeda. Kemudian selon elle, le sentiment d'appartenance à l'Europe se développe au cours de séjour. Ya, se développe ini dengan présent ya, terbangun. Ce n'est pas quelque chose qu'il est possible d'apprendre à l'école ou en regardant des reportages. Jadi dia itu merupakan jadi kegiatan selama di sana itu merupakan satu hal yang mungkin dipelajari ya, bisa ya, artinya dia bisa saja dipelajari di sekolah atau melihat tayangan, tetapi untuk menghidupinya, bagaimana merasakannya ya, menghayatinya itu ya, il faut le vivre, harus tinggal di sana. En résidant à l'étranger, ya, kita gunakan en résidant à l'étranger sebagai keterangan sebab akibat ya. Dengan menetap di luar negeri, on se rend compte, kita menyadari bahwa si on a des langues et des habitudes différentes de nos colocataires ou de nos amis, on a finalement la même culture et beaucoup de points communs sur terre ya. Meskipun berbeda tetapi memiliki satu kesamaan ya. Kesamaan budaya. Berikutnya une grande chance. L'étudiant bordelais rentrera en France le 25 juin prochain. Ini menceritakan bagaimana akan baliknya kapan ya, 25 Juni. Ini menggunakan futur, rentrera. Avec maintenant des amis résidant un peu partout en Europe et dans le monde et des connaissances sur leur pays et leurs habitudes. Ya, mereka di sana dengan berbagai macam teman yang latar belakang negaranya berbeda. L'ouverture de pays envers l'Union européenne est une grande chance. C'est une expérience unique de pouvoir découvrir un autre pays d'aussi près et de rencontrer des étudiants de nationalités si différentes. Ya. Jadi dengan adanya kegiatan Uni Eropa ini merupakan satu ya hal yang penting ya, yang bisa keuntungan ya, yang merupakan pengalaman unik, pengalaman yang sangat menarik ya, untuk menjelajah negara-negara lain, aussi près de rencontrer, demikian pula agar bisa mengenal lebih dekat pelajar lain yang ada di negara yang berbeda. Oke. Dari penjelasan Pauline ini, kita akan masuk pada kajian gramernya, bahwa kita bisa menyatakan kala waktu untuk présent, yaitu ada menyatakan situasi yang sekarang terjadi dan masih berjalan, atau à une action ponctuelle qui a lieu au moment où l'on parle, atau satu kejadian yang jelas yang berlangsung pada saat orang bicara, yaitu
Itu récent ya. Cette Bordelaise de 20 ans étudie les relations internationales. Pada saat itu ya dia masih belajar, yaitu pakainya récent. Kemudian yang kedua, di situ ada le passé composé. Apa ini? Permet de raconter des événements qui ont eu lieu dans le passé, ya, bisa menceritakan pengalaman yang terjadi di waktu lampau. Il indique des actions accomplies, ya, merupakan satu aksi atau satu peristiwa yang selesai, ya, et assure la trame chronologique du récit, dan juga bisa melihat adanya pindahan waktu secara kronologis, urutan waktu, ya, itu maka bisa dimasukkan ke dalam passé composé. Sementara untuk yang parfait sendiri adalah untuk apport des précisions sur le contexte, ya ini ya, adalah untuk memastikan konteks pada waktu peristiwa itu berlangsung. Ya, konteks di sini artinya ada circumstance atau keadaan, ya, keterangan bisa, situation, habitude atau repetition, ya. Ini yang merupakan yang dinamakan konteks. Contohnya di sini ada l'expérience était géniale. Dès qu'ils apprenaient que j'étais française, ils essaient de me montrer qu'ils savaient dire bonjour, Moulin Rouge et Camembert. Nah, berikutnya ya, kita lihat latihan ya. Choisissez le temps qui convient, justifier. Di situ ada quand Marion a terminé, salah nulisnya, a terminé la fac en France, elle s'inscrivait atau elle s'est inscrite à Oxford dans le cadre Erasmus. Ketika dia selesai kuliah di Prancis, nah karena kemudian dia mendaftar. Nah, kita aksi mendaftar adalah satu kejadian yang selesai dan kronologis, maka dia yang tepat adalah passé composé ya. Elle s'est inscrite. Ingat ini verbanya s'inscrire, maka elle menjadi elle s'est inscrite ya, karena elle ya. Kalau il maka dia il s'est inscrit. Kalau saya ya je me suis inscrit. Saya telah mendaftar ya, je me suis inscrit. Kalau yang ngomong perempuan, saya telah mendaftar ya, je me suis inscrit. Nomor 2. Quand on m'a remis mon dossier d'inscription, je l'ai rempli atau je le remplissais ya. Ketika memberikan berkas pendaftaran itu, saya mengisinya. Ya. Nah, ini kan dilihat kejadiannya satu kronologis ya. Maka yang dimasukkan di sini adalah passé composé. Je l'ai rempli. Ingat L apostrophe et rempli ya. Kalau di sininya dengan nominanya adalah femina, maka dia ada tambahan e. Contohnya ya, misalkan l'adresse, misalkan dah. Ini kong tong maremi monadres ya, monadres. Nah itu kemudian je l'ai rempli ya, ini jangan lupa karena ada adresnya femina, maka dia je l'ai rempli dengan e ya. Di akor du participasi ya. Kemudian nomor 3, à mon arrivée à Berlin pour un séjour Erasmus de 6 mois, je n'ai pas compris
atau je ne comprenais pas l'allemand. Ya. Ketika kedatangan saya di kota Berlin, ya, selama 6 bulan, itu saya nggak paham, ya. Nggak paham itu kan menjadi satu keadaan, ya. Nggak paham itu keadaan. Nggak paham kan berlangsung agak lama, ya. Maka dia yang tepat adalah dengan imparfait. Je ne comprenais pas. Oke, berikutnya, ya sekarang dilihat pada bagian ini. Hier, je se précipitais au secrétaire pour déposer mon dossier d'inscription au programme Erasmus. Il ne reste que 2 jours avant la clôture des inscriptions. Je ne pas avoir beaucoup d'espoir, mais finalement, ils retenirent ma candidature et je allais faire ma dernière année d'école de commerce à Varsovie. Heureusement, tous les cours être en anglais. Ya, kalau kita lihat gimana? Nah, ini ya. Yang pertama dengan passé composé, je me suis précipité, ya tergesa-gesa ya. Kemarin saya tergesa-gesa menuju sekretariat untuk menyerahkan dokumen saya untuk pendaftaran di program Erasmus. Tinggal 2 hari avant la clôture sebelum il ne reste que 2 jours. Ini tinggal 2 hari menggambarkan keadaan. Ini tinggal 2 hari loh. Restenya pakai imparfait. Je n'avais pas beaucoup d'espoir. Wah, pada saat itu sudah tidak punya banyak harapan ya. Mais finalement, ils ont retenu ma candidature. Nah, ternyata mereka mengembalikan. Nah, mengembalikan ini action principal, maka menggunakan passé composé. Et je suis allé faire de ma dernière année d'école à commerce à Varsovie. Kemudian pergi untuk tahun terakhir di Warsawa, Polandia. Heureusement, tous les cours étaient en anglais. Ya, demikian tadi penjelasan untuk mata kuliah hari ini, bagaimana mengungkapkan pengalaman atau kejadian di waktu lampau. Perlu diperhatikan adalah penggunaan passé composé atau imparfait. Ya. Untuk eksersis, Anda bisa membuka cahier d'exercice taksi 3, halaman 14 dan 15. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Au revoir, à la semaine prochaine.